Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama sekali saya berharap bagi siapa yang menonton video saya ini semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Dan ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Benya Nur Wafa dengan nombor A 13465, merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Sains dan Teknologi bagi program Sains Nuklear di Universiti Kebangsaan Malaysia Bani. Okey, jadi kita akan terus kepada topik pembincangan kita untuk dikepaskan untuk video kali ini, iaitu asas tenaga nuklear yang disebut dalam Al-Quran. Ini topik yang berkaitan dengan bidang saya, nuklear. Okey, baiklah. Keradioaktifan telah wujud secara semula jadi, tetapi perkara itu tidak diketahui sehinggalah pada akhir kurun ke-19. Sedangkan dalam Al-Quran sudah ada satu surah yang dikenali sebagai Al-Hadid yang memperkatakan mengenainya. Okay. Istilah Al-Hadid ni dia merujuk kepada logam besi lah. Dalam keadaan semula jadi, besi wujud sebagai satu sebatian dan logam dan juga galian lain. Antaranya logam radioaktif seperti uranium, plutonium, radium dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang bermaksud, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Baiklah, apa yang menarik ialah firman Allah SWT dalam ayat 25 surah Al-Hadid ini adalah pada maksud pada besi itu terdapat kekuatan yang amat kuat yang menunjukkan ia boleh memusnahkan manusia. Kejadian letupan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membuktikan kebenaran ayat ini sebagai bukti kekuasaan Allah yang menjadikan pada besi itu kekuatan yang terlalu besar. Setengah kilogram uranium dapat menghasilkan tenaga haba 1 megawatt dalam masa sehari. Bayangkanlah jika sesebuah negara itu mempunyai berjuta tan uranium yang disimpan untuk tujuan perangan. Memang dapat dibayangkan, mendahsyat. Hakikatnya, keradioaktifan hanya diketahui pada akhir kurun ke-19 yang mengabitkan dua perkara besar yang berlaku ketika itu yang membenarkan penemuan radioaktif. Yang pertama, sinar X yang ditemui pada 1985 oleh Wilhelm Conrad Röntgen yang didapati berupaya menghasilkan pentafluor pada kaca tube sinar X. Yang kedua, kajian oleh Henry Becquerel yang mendapati bahawa bila kalium uranium sulfat diujar oleh sinaran ultra ungu, ia akan menghasilkan pentafluor. Pengetahuan selanjutnya mengenai keradioaktifan diperluaskan oleh Perry dan Marie Sklodowska-Curie pada tahun 1989. Marie Curie mendapati sinaran uranium yang dilaporkan oleh Becquerel juga boleh didapati daripada garam thorium. Dalam kajiannya, suatu unsur baru yang menghasilkan keradioaktifan yang tinggi dijumpai daripada proses peruraian uranium iaitu radioactive decay hingga mewujudkan satu sinaran yang sama sifat dengan sinar X iaitu gamma ray. Kajian Ernest Rutherford pula menunjukkan mengenai daya penembusan sinar radioaktif yang makna wujud 3 jenis sinaran, iaitu yang dapat diserap oleh kepingan kertas dinamakan alfa, yang dapat diserap oleh beberapa kepingan aluminium ialah beta, manakala yang dapat diserap dengan plumbum dengan ketepatan yang tinggi ialah sebagai gamma. Sejak itu, pelbagai jenis kajian dilakukan oleh saintis untuk memahami sinaran radioaktif. Sifat sinaran seperti charge dan jisim diukur. Kini, sifat bahan dan sinaran radioaktif boleh diketahui dan difahami melalui beberapa kaedah dan teori tindak balas nukleus, tindak balas antara sinaran dan jisim dan perebutan radioaktif hingga dapat menerangkan hampir segala satu fenomena yang ditemui. Okey. Apabila stesen kuasa nuklear pertama sekali dibuka pada 1950-an, teknologinya dianggap sebagai salah satu pencapaian yang besar dalam sains moden ni. Okay? Namun hari ini ramai yang berpendapat bahawasanya usaha untuk membuat kuasa nuklear ni adalah sebagai salah satu macam kesilapan yang besar yang boleh menimbulkan masalah kepada kita dan juga planet bumi kita ni. Namun sebenarnya kita kena sedar kalau pengenalan tu kita buat dengan penuh hati-hati, ia akan dapat memberi banyak manfaat kepada kita semua hakikatnya. Sebenarnya masih ada dan banyak harapan kuasa nuklear digunakan secara selamat dan terkawal lah. Contohnya kuasa ini banyak kegunaannya dalam bidang perubatan. Kemajuan berterusan bermakna kita boleh mengesan dan merawat penyakit serius termasuklah bara, kanser dan sebagainya. Sebanyak 15% kuasa elektrik yang dihasilkan daripada tenaga nuklear telah dijanakan di dunia. Bagi beberapa buah negara maju yang lain pula, kuasa nuklear adalah merupakan sumber tenaga elektrik yang utama bagi mereka.
Pada stesen kuasa elektrik, satu tan uranium yang digunakan sebagai bahan api untuk reaktor nuklear menghasilkan sama banyak tenaga dengan 20,000 tan arang batu yang dibakar. Ia boleh mengurangkan kita daripada terus menggunakan bahan api fosil yang lain, lebih jimat dan mengurangkan gasan rumah hijau pada bumi kita ini. Okey, jadi apa yang dikatakan di sini ialah kuasa nuklear ni adalah salah satu alternatif yang mempunyai potensi untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kita wajarlah betul-betul memahami sifat tenaga nuklear dan teknologi moden yang kita gunakan untuk memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Kita juga wajarlah belajar daripada kesilapan lalu dan jangan jadikan rasa takut tu menghalang diri kita untuk terus maju ke depan. Satu perkara yang pasti ialah kita sekarang ni memang hidup dalam zaman yang dikatakan sebagai zaman nuklear. Okay? Jadi justifikasinya memang tidak dapat disangkal lagi bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan segala satu itu dengan tidak sia-sia. Ianya juga terbukti akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalamnya Al-Quran Al-Karim yang tiada tandingannya mengenai atas segala suatu rahsia di sebalik penciptaannya sebelum para saintis kita dapat membuktikannya terlebih dahulu. Jadi ianya bergantung kepada kita lah, diri kita sendiri sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, untuk kita manfaatkannya ke arah kebaikan, justru sebagai tanda syukur kita di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kita dustakan.